Mak Intan is here. Baru-baru ini, atlet Malaysia telah menamatkan saingan dalam tamasya Sukan Olimpik 2020. Tahniah diucapkan buat para atlet. Seperti yang kita tahu, Malaysia berjaya membawa pingat gangsa menerusi acara badminton beregu lelaki yang diwakili oleh Aaron Chia dan pasangannya, serta pingat perak dalam acara berbasikal kirin yang diwakili oleh Dato' Azizul Hasmi Awang. Tahniah diucapkan. Berikutan situasi yang sedang melanda di seluruh dunia iaitu pandemik COVID-19 ini, untuk negara kita ada hikmah yang saya dapat melihat iaitu para netizen, terutamanya golongan anak muda, dah mula mengambil tahu tentang dua bidang dalam negara ini. Yang pertama adalah politik. Saya lihat anak muda semakin ramai yang menonton parlimen, mengetahui isu semasa dan ialah mengulas gelagat ahli-ahli politik. Tapi saya tak nak ulas lah yang bab sebab saya bukan bidang politik. Yang kedua adalah sukan. Berikutan telah berlangsungnya tamasya Sukan Olimpik Tokyo 2020. Tapi saya ada baca beberapa komen yang agak kurang menyenangkan tentang bidang sukan dan juga terhadap para atlet. Yang pertama sekali berkenaan pembaziran duit kerana menghantar atlet ke Olimpik, sedangkan atlet negara masih lagi tidak mencapai tahap yang boleh bersaing dalam sukan seperti itu, acara seperti itu. Yang kedua, merasakan seperti pengorbanan seorang ahli sukan ini ataupun mereka yang berada dalam bidang sukan ni sebagai satu kerja yang sia-sia. Dan yang ketiga, saya lihat ada satu komen yang mungkin membangunkan atau menyedarkan lah. Kenapa kita kalau dah tahu ada sukan lain yang membangun, tapi kita sibuk membangunkan sukan yang kita tak boleh compete. Contohnya, kenapa kita perlu bangunkan bola sepak? Kenapa perlu kita naikkan bola sepak? Kenapa kita tak fokus pada berbasikal, terjun, cari pelapis, badminton dan sebagainya? Komen tu agak membina. Tak apa, jadi penting bidang sukan ni sebab ia melibatkan biologi tubuh badan kita, sistem tubuh badan kita. Dia pergerakan kita ataupun aktiviti kita mempengaruhi kesihatan kita dan juga kecergasan kita. Okey, tidak ada bidang yang diciptakan sia-sia. Pasti ada, terutamanya sukan ini, dia bukan satu bidang yang sentiasa mempunyai masalah yang sama. Bidang sukan, permasalahan dia sentiasa baru dan kaedah penyelesaian dia sentiasa baru. Kalau kita tengok basic saja, maksudnya fokus atlet dan jurulatih saja. Jurulatih tu bukan satu jurulatih. Satu atlet tu, nanti saya ceritakan berapa banyak jurulatih dia. Jangan kata bidang sukan ni satu bidang yang drop ke ataupun tak ada masa depan. Sejujurnya memang banyak peluang kerjaya. Sekarang ni saya nak cerita berkenaan perjalanan sesebuah acara sukan. Okey, sukan tu satu tajuk besar. Sukan, SUKAN. Di bawahnya ada bermacam-macam acara. Angkat berat, gimnastik, olahraga, renang, terjun, berbasikal, apa lagi? Wushu, taekwondo, judo, tinju. Sebutlah berapa banyak, memanah, semua yang melibatkan aktiviti fizikal adalah di bawah bidang sukan. Apatah lagi yang melibatkan pertandingan. So, setiap acara ni dia ada melalui tiga fasa dalam, dan tiga fasa tu akan rotation sampailah atlet tu bersara ataupun coach tu bersara. So, apa dia punya fasa ni? Fasa yang pertama, pre-season ataupun kita panggil preparation. Fasa yang kedua, competition. Dan fasa yang ketiga, transition. Maknanya fasa preparation ni latihan, competition, pertandingan, transition, recovery ataupun pemulihan. So macam itulah.
Dan untuk menjalankan fasa-fasa ni, kita ada periodisasi ataupun jadual latihan lah. Okay, training ni kita ada short term and long term. Short term tu kalau bahasa mudahnya hariannya buat apa, mingguannya buat apa. Kalau long term tu tahunan dia buat apa. Jadi untuk preparation ni biasanya atlet akan menjalani latihan yang general. General ni kecergasan lah, fizikal, kecergasan. Dia nak build up. Paling penting dalam bidang sukan ni fitness. Okay. So dia akan check adakah atlet ni cukup cergas. Kalau tak cergas, apa maknanya? Cedera. Kat situ nanti coach akan decide atlet ni boleh ke tidak nak teruskan kepada competition, ataupun dia kena pergi kepada medic team, recovery lagi, macam itulah. And then sebelum menuju competition tu, okay, di antara preparation dengan competition tu, di tengah-tengahnya tu dia macam ada satu masanya dia akan ada specific training. Kat situlah daripada general training tadi, kecergasan yang basic, yang normal semua atlet kena jalani, dia akan dipecahkan kepada specific sport. Maksudnya, yelah contoh kalau macam gimnastik, coach akan lebihkan latihan flexibility. Sama juga macam mungkin terjun, flexibility, dia nak buat twist dan sebagainya tu. Okay, kalau contoh dia atlet pecut, coach akan memperbanyakkan latihan speed, latihan power, latihan kalau dia macam sukan intermittent. Tahu tak sukan intermittent? Dia macam ada pelbagai pergerakan, ada lari, ada kejap dia jalan, macam bola sepak, badminton, itu intermittent. Ada kejap dia macam cepat-cepat burst, macam dia punya tenaga burst. B-U-R-S-T. Burst. Ada dia slow jog. Saya ada baca satu komen mengatakan atlet bukan mesin pingat. Memang betul. Atlet bukan kilang produce pingat, bukan. Tetapi atlet, dia pergi dalam satu pertandingan tu, tujuan dia yang pertama untuk menjadi juara. Hanya ada satu saja tempat juara. Kecuali kalau dalam Olimpik hari tu, kalau tak silap saya, sukan lompat tinggi dia berkongsi medal, tapi itu adalah satu benda yang sangat jarang-jarang berlaku. So itulah dia tanggungjawab atlet. Bila dia dihantar dalam satu pertandingan, dia punya mindset tu telah dibina untuk ada winning mentality. Nak menang. Jadi I must do the best. Okay. So matlamat yang kedua, mungkin kalau dia dah confirm juara, dia dah confirm dapat emas, tapi dia nak beat dia punya best personal, ataupun kalau korang biasa dengar catatan masa terbaik, ataupun rekod sendiri, dan coach kata okay, you can do that, why not? Tapi tujuan utama dia adalah menang, juara, emas. Itu saja. So bila dia melakukan kesilapan ataupun kesalahan, hanya ada satu saja kemungkinan. Dia tidak ada atau. Kemungkinan dia satu je. Tak menang, kalah. Dan itulah hukuman terbesar bagi atlet. Uish. Bayangkanlah dah training 4-5 tahun, walaupun dapat nombor 2 guys, dia punya rasa ralat orang panggil, dia punya rasa nak menerima tu payahnya. Ya Allah, dia macam ya Allah, dah sampai sini, kenapa kalah, padahal nombor 2. Itulah jiwa atlet. Itulah hukuman yang seorang atlet perlu dapat bila dia buat kesilapan. Tetapi cukuplah itu saja hukuman dia. Dia nak adapt yang dia kalah tu, makan masa.
Kadang-kadang bila dia jumpa lawan yang sama yang kalahkan dia, teringat-ingat lah orang kata, walaupun dia dah tak meratapi tapi dia teringat-ingat lah kekalahan tu. So itu cukuplah hukuman atlet. Para netizen, para penonton yang ada pengetahuan ke tak ada pengetahuan ke, step back. Jangan blame diorang. Diorang dah menerima pun hukuman diorang. Tak perlulah kata membazir ke apa semua. Diorang tahu diorang salah. So cukup sudah. Sampai di situ saja hukuman diorang. Kemudian kita akan ada transition ataupun recovery, rest time, orang kata rest aktif lah. Okay, kita akan tinggalkan tamasya demi tamasya, edisi demi edisi silih berganti. Kita akan tinggalkan edisi tu. Tetapi kita tidak akan tinggalkan semua. Kita bawa kesilapan atlet tu, kita bawa kecuaian atlet tu untuk apa? Untuk dinilai, untuk dianalisis. Kalau tidak ada transition season, macam mana nak ada pre-season baru? Okey, ada juga coach yang lantaklah pass is pass, just left the mistake. Sebenarnya bagi saya itu adalah satu benda yang tidak patut. Kerana kalau kita tidak analisis kecuaian itu, apa punca dia kalah, dan kita hanya menjalankan training baru, ikut trending baru tanpa membaiki kesilapan dia, itu adalah satu benda yang merugikan. Apabila sampai kepada transition season, iaitu atlet dia fokus dengan dia punya recovery, rest aktif, like activity. Kalau dia tak injured, kalau dia injured, dia pergi rawatan lah. Tapi biasanya ketika ini pasukan pembangunan dia seperti coach yang terlibat dalam prestasi atlet akan berkumpul. Mungkin akan tengok video permainan atlet tu, macam mana dia menjalani pertandingan itu, setiap round apa yang dia buat, berapa hasilnya. Kat situlah kita akan analisis secara basic ni. Kita akan analisis 4 perkara: fizikal, kecergasan dia, berat badan dia, permainan ataupun mungkin dia mengah, kardio dia, kenapa baru round kedua dia ni dah tercungap-cungap, tu fizikal. Dan yang seterusnya psychological, iaitu dia punya emosi ketika dalam permainan. Adakah dia ni seorang yang marah? Kenapa dia tiba-tiba rest time ni dia nangis? Kenapa coach suruh lain dia buat lain? Tu maknanya dia tak fokus. Kat sini psychological kita akan tengok dia punya emosi ketika permainan. Dari kat situ kita akan tahulah apa masalah dia. Dan yang ketiga, technical ni kemahiran pergerakan. Contohnya kemahiran kalau terjun tu, macam kemahiran dia melakukan twist, lonjakan dia, entry dia. Kat situ dia akan tengok lah betul ke cara dia buat teknikal. Macam mungkin sukan bola sepak, betul ke dia cara dia ambil penalti tu, posisi badan dia macam mana, dia sepak bola ke mana, ke bulan, ke matahari, ke depan, kenapa tak ke depan. Mungkin dia salah position, mungkin kaki dia di bawah bola, jadi bola tu ke atas, mungkin tidak di tengah bola, tak tahulah. Mungkin badan dia kurang, macam angle salah, macam-macam faktor teknikal. Jadi kita kena analisis. Dan yang terakhir, yang keempat adalah tactical. Tactical adalah strategi. Strategi ni tak semestinya salah atlet. Kadang-kadang coach yang silap tactical. Macam sepatutnya dalam game tu, bola sepak ataupun futsal yang memerlukan serang dan defend, ataupun mungkin sukan seperti kirin, bila nak pecut, itu namanya tactical, strategi. Beza technical, kemahiran yang pergerakan tu. Tactical adalah strategi kita untuk menang. So itulah dia empat basic perkara ya, 4 perkara asas yang akan dinilai apabila seseorang atlet atau sesebuah pasukan itu menghabiskan satu tamasya sukan. Alright. Jadi dah habis analisis,
kita akan panggil atlet tu balik dan kita akan terangkan dekat dia apa kesilapan dia, apa kecuaian dia. Bukan saja coach dan atlet, kita akan berbincang juga dengan nutrition dia, medic team dia, psikologis dia. Coach ni bukan seorang, ada coach fitness, ada coach tactical, ada coach technical, macam-macam jenis coach, dan yang semua ni diketuai oleh head coach. Okay, fisio, semualah akan berbincang, termasuk atlet tu akan cakap, okay, ni persembahan awak, apa yang kurang, apa yang lebih, apa yang bagus, apa yang tidak. Kita tidak adalah bantai dia, apa hal buat macam ni. Ada cara dia lah, coach akan sampaikan dengan jelas. Yang penting atlet tu faham. Okay, and then kita akan rangka plan ataupun latihan baru yang lebih baik daripada yang sebelum ni, sebab fokus kita akan beralih daripada edisi sebelumnya kepada edisi yang lain. Jadi kita akan ada latihan baru, and then atlet tu akan mula balik pre-season, competition, transition, pre-season, competition, transition, kan. Aku punya bahasa Inggeris dia terbelit dah. Jadi kalau nak kata perjalanan seorang atlet ataupun orang yang dalam bidang sukan ni sia-sia, sebenarnya sejujurnya saya tidak menyokong lah untuk menjalankan apa yang saya katakan tadi. Okay, kita memerlukan dana, 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 duit lah, senang cerita. Ini satu isu yang sebenarnya agak penting. Dulu saya ada duduk di bawah satu kelab yang dia juga tidaklah segah mana kan, tapi dia punya takgah tu sampai kan nak beli air masak masa game pun pakai duit atlet. Itu satu perkara yang bagi saya tak payah invite orang untuk masuk you punya club kalau you punya dana tak stabil. Ini sangat penting Ini sangat penting sebab ya betul, seseorang atlet tu dia bukan saja masuk untuk menang, dia kadang-kadang masuk untuk passion. Dia nak, orang kata, itulah jiwa dia. But takkanlah sampai tahap macam tu. Saya pernah lalui collect duit untuk pendaftaran, untuk beli first aid kit tu, sampai ke yelah air masak. Allowance jauh sekali, tapi kalau menang duit bagi sama rata. Tu dia. So dana ni penting. Ada banyaklah dana, tapi saya nak bagi tahu bukan ratus ribu, berjuta-juta ringgit dana untuk satu sukan saja. Contohlah macam badminton. Contoh badminton, kalau orang tengok badminton apa je, raket, apa nama, bulu tangkis, net, kasut, t-shirt. Guys, raket tu bukan pemukul lalat yang beli kat kedai RM2. Raket tu beratus-ratus. Belum itu baru peralatan. Belum atlet tu dia nak pergi gym. Gym tu masuk berbayar. Dia nak pergi treatment fisio, dia kalau ada kecederaan berbayar. Coach dia lagi. Itu kalau satu atlet. Dalam satu acara paling-paling mungkin 6 atlet, tak termasuk pelapis. Berapa bilion, trilion nak pakai. Jadi saya agak setuju juga sebenarnya. Kenapa kita tidak fokus pada bidang sukan yang kita dapat potensi untuk dapat pingat. Saya tak pasti setiap acara ni dia punya matlamat apa. Dia punya matlamat, adakah mungkin dia nak menghasilkan satu juara yang sama dalam setiap temasya, atau mungkin bercita-cita untuk menghasilkan barisan juara. Tak kira, maksudnya untuk sukan C dia ada atlet ni, untuk sukan Asian dia ada atlet ni,
Untuk Olimpik dia ada atlet ni. Faham tak? Atlet yang berbeza-beza. Tapi itulah, saya tidak boleh nak share apa pendapat setiap orang yang berada dalam sukan tu. Mungkin diorang ada goal sendiri, diorang ada asbab sendiri yang kita patut hormati. Tapi itulah, kalau kita betul-betul nak pegang satu acara tu, kita nak mendominasi satu acara tu secara orang kata kekalkan dalam tempoh yang lama, itulah yang mungkin solusi terbaik. Sentiasa adakan pelapis. Tapi macam saya kata tadi, dana biasanya adalah jadi punca utama. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua pihak yang mungkin telah mengambil tahu ataupun berminat untuk menonton bidang sukan ni dengan lebih, orang kata, mengikuti edisi by edisi selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih kerana menyokong bidang sukan. Jadi tetaplah menjalankan tanggungjawab kita sesuai di posisi kita. Contohnya, jika anda adalah seorang atlet yang mewakili Malaysia dalam Olimpik Tokyo 2020, tinggalkan edisi itu, baiki kesilapan anda dan bangkit semula macam biasa. InsyaAllah mungkin kita akan ada rezeki, saya doakan, di edisi akan datang. Jika anda adalah seorang yang mungkin terlibat di belakang tabir, macam coach, nutritionist, psikologis, lecturer ke, yang berada di belakang atlet tu, pembangunan atlet, analisis atlet tu sangat penting. Analisis dengan baik dan teliti. InsyaAllah kita akan dapat memperbaiki rekod kita pada masa akan datang. Jika anda adalah mungkin penonton yang ada, kata, diberi peluang yang sedikitlah untuk belajar bidang sukan ni, tegur kalau nampak kesilapan. Jangan risau, atlet adalah seorang yang fair play. Memang atlet ada apa kata, ada atlet yang nak menipu untuk menang. Ada wujud atlet tu, tapi kebanyakannya adalah lebih sanggup kalah dengan kejujuran. Jadi atlet akan menerima teguran. Ramai atlet yang mudah sangat menerima teguran dan dia tak lokek untuk minta maaf. Serius? Olimpik berapa ramai yang minta maaf walaupun sebenarnya dia orang dah buat yang terbaik. Itulah atlet, jiwa atlet. Dia terima walaupun susah. Tapi kau tak tahu, dia dah habis minta maaf tu, menangis baju katil tu. Dah sampai Olimpik. Okay. So kalau anda ada knowledge, mungkin lebih banyak daripada saya kan, tegur dengan cara yang berhikmah. Maksudnya direct pada kesalahan. Contoh, mungkin kita boleh tegur dari segi angle ke, dari segi penggunaan dari segi geseran ke, dari segi teknik pukulan, direct pada kesalahan. Bukannya menyalahkan segala mak bapa hantar pergi sekolah sukan, membazir duit negara lah, kambing, kucing, semua salah. Bukan macam tu. Direct pada dia punya kesilapan. Dan yang terakhir, jika anda mungkin seorang penonton yang kurang ataupun tidak ada pengetahuan yang banyak dalam bidang sukan, teruskanlah menyokong. Jangan blame benda yang anda tak tahu. Okay? Jadi sama-samalah kita memperbaiki diri kita dan juga majulah sukan untuk negara. Main Tan is here. Komenkan apa saja yang membina. Terima kasih. Kita jumpa lagi.